welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya, sahabat online family Makcik. Apa kabar kalian semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dan moral rezekinya. Amin. Terima kasih banyak masih sentiasa support dan dukung channel Makcik ya. Tiada apa kata yang boleh Makcik ucapkan selain daripada terima kasih banyak-banyak. Oke lah. Kalau di video yang itu hari ya guys ya, Makcik ada yang kampung Indonesia yang ada di Cina tu. Dekat sana ada yang ramai yang komen, apa bezanya Cina Malaysia dengan Cina Indonesia? Wah, ini soalannya nampak simple tapi sangat sangat tajam ya. Oke lah, untuk menjawab soalan dari kalian semua, Makcik akan create satu video ini di mana tajuknya macam ini ya guys ya. Kenapa Chinese Indonesia lebih patriotis berbanding Chinese Malaysia? Daripada video ini bolehlah sedikit menjawab soalan daripada kalian tadi tu ya guys ya. Video ini Makcik lihat daripada channel Drama Politikus. Makcik akan letak nanti dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa subscribe channel Drama Politikus dan jangan lupa juga subscribe juga, tetap support dan dukung juga channel Makcik ya guys ya. Channel Makcik ini pun semakin berkembang dan tiada kata lelah untuk Makcik untuk tunaikan request dari anda semua. Oke lah guys, tak payahlah kita buang-buang masa. Makcik pun dah penasaran sebab Makcik pun tak tengok langsung lagi videonya. So kita langsung saja tengok. Let's go. Oke guys, kita langsung saja. Ini dia. Bicara soal perayaan keagamaan dan kaum, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahsia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk pelbagai kaum. Tidak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Kan nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Johnny Matius. Saya dari veteran. Ini veteran dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Wow, keturunan Tionghoa tapi tumpah darah Indonesia. Negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia. Dengan 7.6 juta. Di tempat kedua adalah Thailand dengan 7.2 juta. Dan barulah Malaysia dengan 6.9 juta. Di Jadi, Malaysia apakah rahsia orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah Drama Politikus. Jangan lupa support Drama Politikus ya guys ya. Secara garis besarnya pun kita sudah nampak ya guys ya, apa beza Chinese Indonesia dengan Chinese Malaysia. Yang di Indonesia, Chinese Indonesia lebih menguasai bahasa Indonesia daripada Chinese Malaysia. Daripada segi bahasa pun sudah berbeza. Kita dengar sama-sama ya. Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan. Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah negara. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Semangat patriotisme. Bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun meh. Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza
dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari, dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, iaitu China dan India. Jadi, dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal iaitu Melayu yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun China dan India. Namun stop, kejap. Stop, itulah kejap. alasan kita. Bagaimana pula dengan Indonesia yang mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Ya, gimana Mereka coba? mempunyai 1340 bangsa, sedangkan kita hanya 3 kaum. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa seperti yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia masih mengamalkan integrasi. Jadi apa bezanya? Bezanya ada banyak, tapi kami memilih untuk fokus kepada satu sebab utama, yaitu pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak wujud dua aliran berbeza. Bukan hanya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Betul. Indonesia juga berpendidikan satu. Berpendidikan Ini satu. yang disebut asimilasi tadi. Sementara di Malaysia, wujud dua aliran pendidikan primer dari dulu sehingga kini. Yang pertama, sekolah kebangsaan, iaitu sistem yang memakai bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan. Dan yang kedua, sekolah vernakular yang memakai bahasa ibunda, iaitu Mandarin atau Tamil. Walaupun begitu, jangan salah faham. Sekolah vernakular tetap mengajar subjek bahasa Malaysia dalam sekolahnya. Hanya saja ia tidak menjadi bahasa percakapan atau pertuturan utama oleh anak-anak dan para guru. Ya, betul-betul. Di antara dua ini, wujud sebuah lanjutan dari pertembungan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan yang masuk dalam kategori sekolah kebangsaan. Ini menjadi alternatif kepada kaum-kaum tertentu dalam pendidikan. Sekolah jenis kebangsaan ini sama ada jenis kebangsaan Cina ataupun jenis kebangsaan Tamil. Iyalah. Ada dekat sini sekolah Cina, sekolah Tamil. Persoalannya adalah, adakah semua warga negara di Malaysia, terutama yang berbangsa Cina, fasih berbahasa Malaysia? Kajian dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM terhadap 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina di Kuantan mendapati hanya 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Ya, betul-betul. Walhal berdasarkan Perlembagaan 152, bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi, manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Malaysia bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya untuk sebuah bangsa Malaysia. Kalau di sekolah jenis kebangsaan pun tahap kemahiran bertutur bahasa Malaysia kurang dari 50%, apakah mungkin peratus ini meningkat ketika di universiti dan ketika di alam pekerjaan nanti? Tidak heran isu pendidikan dan sekolah sering menjadi modal politik di Malaysia. Sama ada pihak yang menentang seperti sebahagian parti-parti berasaskan Melayu, atau ada pihak yang menyokongnya seperti parti-parti kaum Cina di Malaysia. Sampai ke sudah, Malaysia tidak akan pernah maju jika hal ini sering menjadi permainan para politikus untuk mendapatkan kuasa. Betul-betul. Yang menjadi eksperimen dan uji kaji dan diberikan harapan palsu adalah rakyat dan generasi-generasi baru yang akan mendiami Malaysia 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun ke hadapan. Sebagai penutup, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jiwa sesebuah negara untuk dipersembahkan kepada dunia. Dan jiwa sesebuah negara ditentukan oleh jiwa sesebuah bangsa.
Bangsa di sini bukanlah bangsa yang terpisah oleh sekat-sekat bahasa ataupun ras. Tetapi bangsa Malaysia atau bangsa Indonesia. Bangsa sesebuah negara, negara bangsa. Bahasa jiwa bangsa menjadi kata-kata keramat yang masih lagi menjadi teori di Malaysia. Manakala kalimat dalam lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sudah menjadi realiti di dalam masyarakat Indonesia. Takkanlah ketika Indonesia sudah menjadi 4 kekuatan besar ekonomi dunia, Malaysia terkial-kial dengan wacana dan diskusi pembentukan bangsa Malaysia dan isu-isu bahasa yang seharusnya sudah diselesaikan dari awal lagi. Nah guys, itulah tadi sudah kita tengok sama-sama ya guys ya, dan makcik harap video ini bolehlah menjawab soalan-soalan daripada anda semua itu ya guys ya. Apa beza Chinese Indonesia dan Chinese Malaysia? Daripada situ adalah sedikit kita nampak apa perbezaan dia, terutama dalam bahasa, dalam penguasaan bahasa. Macam tu lah ya. Okey lah, sampai di sinilah video kita ya guys ya. Makcik harap tiadalah kontroversi dalam komen-komen makcik. Kita hanya menonton satu video ya guys ya. Kita hanya mencari jawaban daripada soalan-soalan kita selama ini macam tu. Janganlah pula kalian nanti komen-komen yang negatif ya dekat ruang komen makcik. Makcik harap semuanya aman damai. Kita ni serumpun ya guys ya. Biarlah orang yang berbuat masalah itu urusan diorang lah. Kalau kita ini kawan. Janganlah bergaduh-gaduh gitu ya. Okey lah guys, sampai di sinilah video makcik. Minta maaf lah ya guys ya. Makcik minta maaf di atas segala kekurangan video makcik. Makcik pun minta maaf di atas segala tutur bahasa yang salah dalam video makcik. Makcik harap kalian semua, anda semua, maafkanlah makcik ini ya. Okey lah guys, sampai di sinilah video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.